Salam sejahtera, saya Emily Tinili dan hari ini saya akan membentangkan mengenai rasuah merupakan antara musuh terbesar negara. Rasuah merupakan suatu perlakuan yang salah di sisi undang-undang maupun agama. Bagi konteks SPRM, rasuah bermaksud memberi atau menawarkan, menerima atau meminta atau setuju untuk menerima atau meminta suapan secara langsung atau tidak langsung sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tugas. Ianya diberikan kepada orang yang tertentu yang tidak layak menerimanya. Dalam erti kata lain, rasuah adalah satu amalan yang melibatkan penerimaan atau pemberian hadiah, wang atau faedah lain sebagai rasuah untuk mempengaruhi tindakan seseorang dengan niat untuk mendapatkan kepentingan peribadi atau kumpulan. Kesannya terhadap pembangunan negara adalah sangat berbahaya dan boleh memberi kesan negatif yang besar. Pemberian yang diberi dengan niat agar suatu masa mendapat balasan dan imbalan yang lebih besar dari orang-orang tertentu. Rasuah ataupun corruption dalam bahasa Inggeris tidak diberi definisi yang khusus di dalam Undang-Undang Malaysia, tetapi ia ditakrifkan sebagai suapan. Concise Law Dictionary (PG Osborne) memberi definisi bribery and corruption sebagai perbuatan giving or offering any reward to any person to influence his conduct or the receipt of such reward. John B. Saunders pula menulis dalam kamus Mosley and Whiteley's Law Dictionary memberi definisi corruption is the taking or giving of money for the performance or non-performance of a public duty. Rasuah dalam bahasa Latin pula bermaksud corruptula, diambil daripada kata kerja corrumpere, iaitu busuk, rosak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Transparency International pula, rasuah ialah perilaku buruk di jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat awam termasuklah pengamal politik dan pegawai-pegawai yang secara tidak wajar dan tidak sah menurut undang-undang menggayakan diri atau memperkaya kerabatnya seperti keluarga dan sahabat handai dengan menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan awam yang diberi kepada mereka. Namun apa jua terjemahan rasuah, ia tetap merupakan satu perbuatan yang tidak bermoral. Metodologi kajian yang saya gunakan adalah analisis media, temu bual dan kajian literature. Sejarah telah membuktikan bahawa rasuah dan salah guna kuasa, terlalu taksub dengan kemewahan dan kekuasaan menjadi antara faktor utama kejatuhan sesebuah tamadun. Negara yang telah sebati dengan amalan rasuah akan mengurangkan keyakinan masyarakat, pelabur dan merosakkan imej negara di mata dunia. Walaupun Malaysia mempunyai agensi mencegah dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan rasuah, kempen anti-rasuah serta pelan anti-rasuah nasional 2019 hingga 2023, namun ia dilihat masih tidak mampu untuk menurunkan indeks persepsi rasuah maupun mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap pencegahan rasuah yang semakin membimbangkan. Berikut merupakan kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Penyalahgunaan dana awam. Rasuah seringkali melibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan dana awam. Pihak yang terlibat dalam amalan ini boleh menggunakan dana pembangunan untuk kepentingan peribadi atau golongan tertentu. Ia akan mengakibatkan projek pembangunan tidak mencapai hasil yang optimum. Seterusnya, pembangunan infrastruktur akan menjadi tidak berkualiti. Rasuah dalam proses tender dan pelaksanaan projek pembangunan boleh menyebabkan pilihan kontraktor yang tidak berkualiti atau mempunyai hubungan sulit dengan pihak berkuasa. Ini boleh mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi standard atau mempunyai masalah kualiti. Seterusnya, ketidakadilan sosial. Rasuah boleh mengundang kepada ketidakadilan sosial. Di sini bermaksud sumber-sumber negara tidak disalurkan dengan adil kepada semua lapisan masyarakat yang sepatutnya menerima sumber tersebut. Pencabulan hak asasi manusia merupakan satu situasi di mana hak seseorang itu dinafikan dengan pelbagai cara, antaranya rasuah. Rasuah seringkali berlaku dalam sistem kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang. Ini boleh menyebabkan pencabulan hak asasi manusia
ketidakadilan dalam sistem perundangan dan impuniti terhadap pelaku kejahatan. Dan akhirnya, rasuah akan membantu pembangunan negara. Rasuah umpama senjata yang merencatkan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan ketidakstabilan politik, mengganggu-gugat pentadbiran dan pemerintahan serta menjadi punca kepada perpecahan maupun ketidaksamarataan. Berikut merupakan contoh-contoh kes rasuah yang telah dilaporkan. Antaranya adalah skandal One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB, kes SRC International, kes Sabah Water Department, kes Tabung Haji dan kes Ihsan Perdana. Kesimpulannya, rasuah berpunca daripada pelbagai faktor yang meliputi aspek individu dan keluarga, peranan yang dimainkan oleh masyarakat, kelemahan para pemimpin dan ketidakberkesanan undang-undang yang diguna pakai. Aspek hukuman yang merupakan tunjang kepada penyelesaian kepada permasalahan ini perlu sentiasa dikaji dan ditambah baik agar ianya selari dengan peredaran massa dan persekitaran masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab dan diberi kuasa untuk menangani masalah ini, terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM, perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi membolehkan mereka sentiasa berhadapan dalam memastikan jenayah rasuah ini dapat dibendung dengan sebaik mungkin. Sekiranya setiap lapisan masyarakat sentiasa diberi peringatan berkenaan dengan bahaya jenayah rasuah, maka keadaan ini akan membawa kepada lahirnya masyarakat yang prihatin dan sentiasa peka serta saling ingat mengingati antara satu sama lain, yang mana akhirnya jenayah rasuah tidak mampu untuk terus menerus dalam kalangan rakyat di negara ini. Dan berikut merupakan rujukan-rujukan yang saya telah gunakan dalam sepanjang saya menyiapkan laporan ini. Sekian dan terima kasih.